Allah, pada petang ni dapat lagi kita sambung kuliah tadabbur kita 238 ayat 238 muka surat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Jagalah, peliharalah sembahyang-sembahyang dan terutamanya sembahyang wusta, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang itu dengan keadaan taat dan khusyuk. Jadi ayat 238 ni Allah SWT balik semula cerita tentang semaya. Cerita tentang semaya sebelum pada ni ada dah, iaitu pada ayat 153. Jadi dalam pengajian tafsir ni dia panggil al-audu alal badi'i, mana penggulungan, balik semula kepada cerita asal, mana gulung semula. Jadi kefarduan yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk umat wasatah, umat muslimah ini, yang terdiri daripada semaya. Allah Ta'ala suruh kita minta pertolongan dengan sabar dengan semaya. Perintah berjihad, melaksanakan hukum qisas, amanah dalam wasiat, puasa, haji dan seterusnya tu. Itu sebagai sifat-sifat umat wasatah. Maka umat wasatah ini dalam sekadar dia menjaga kesemua perintah-perintah Allah Ta'ala tadi, dia kena ingat sama-sama semaya ni dia tidak akan gugur. Ada sama semaya. Kalau kata jihad bukan sama-sama. Kalau kata qisas bukan sama. Kalau kata puasa sekali setahun. Tapi puasa ni dia tidak akan terpisah daripada orang beriman selama mana dia tu dalam keadaan waras, dalam keadaan dia hidup, ada sama semaya. Maka sebab itulah di sini Allah Ta'ala menyebut tentang semaya khauf, semaya dalam peperangan, dalam keadaan takut tu, dalam pertempuran yang sengit pun Allah Ta'ala kata fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan takut, maka sembahyanglah dengan sambil berjalan atau berkenderaan. Jadi Allah SWT nak beritahu pada kita, yang pertama iqamatus salah, seperti dalam ayat 153. Dan hal ni 238 ni muhafazah, jaga. Jadi semaya tu kena dirikan, kena tegakkan dengan sempurna. Itu dari segi semaya tu sendiri, dia punya isi, dia punya rukun dia punya kaifiat kita kena jaga. Dan hal akhir ni sentiasa, maknanya tak akan terpisah daripada kamu tu kefarduan semaya, sehingga pergi pun kena semaya juga. Jadi cara Allah SWT sebut ni, kalau kita perhati molek, dia sebenarnya sama juga di awal surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun Allah SWT telah menyebut tentang sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hujung tu Allah SWT sebut, Allah SWT sebut, mula-mula sebut khusyuk dalam semaya. Akhir tu sekali Allah Ta'ala kata walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Maknanya sifat orang mukmin tu kalau semaya dia dua sudut. Satu, menegakkan semaya tu dengan sempurna kaifiat dia, dan akhir sekali tu kena jaga berterusan. Itu. Jadi cara sebut tu hampir sama lah. Cara Allah SWT sebut tu hampir sama. Jadi kaedah ni panggil kaedah penggulungan. Al-bad'u al-audu alal bad'i. Ataupun al-audu ilal bad'i, balik semula kepada hak awal, penggulungan. Itu munasabah yang pertama. Munasabah yang kedua,
Allah SWT menyebut kepada kita selepas daripada cerita rumah tangga ni, tak, cerah panjang. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita kena jaga semaya. Maknanya walaupun kamu sibuk, serabut ke, banyak berfikir tentang perceraian ni, kamu kena jaga semaya. Tidak dapat tidak. Tidak sepatutnya kamu lalai daripada mengerjakan semaya, kamu kena jaga semaya. Dan boleh juga kita kata munasabah yang ketiga, sebab kadang-kadang nampak tak kena ni cerita tentang perceraian, dah kemudian balik semula tentang semaya. Kemudian ada pula cerita tentang perempuan ia kematian suami, dah lepas tu berkenaan dengan mut'ah, talak. Jadi tengah-tengah tu ada semaya. Jadi kita kena balik kepada tujuan perkahwinan. Tujuan perkahwinan adalah untuk seseorang itu melihara diri dia daripada fahsyat dan munkar, daripada dosa, daripada dia terjerumus dalam perkara-perkara ia menjatuhkan maruah dia, ia menyebabkan Allah SWT murka. Dan tujuan ni juga ada dalam semaya. Allah Ta'ala kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya itu dapat mencegah fahsyat dan munkar. Jadi perkahwinan, tujuan kita daripada berkahwin ni nak jaga maruah kita, nak melindungi kita, nak memelihara syahwat kita supaya terpelihara daripada maksiat. Jadi semaya pun itu dia punya maksud dia ataupun kesan daripada semaya. Jadi sekarang ni bila seseorang tu dia telah bercerai dengan bini dia, seorang wanita telah berpisah daripada suami dia, ataupun dia telah kematian suami. Jadi perlindungan untuk diri dia dari sudut seks itu, dari sudut syahwat tu tak ada dah melalui perkahwinan. Dia sudah tidak ada suami, dia tidak lagi ada isteri. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada manusia, walaupun kamu tak ada isteri, kamu tak ada suami, untuk lindungi kamu tu kamu kena balik kepada asal, benteng asal, iaitu apa? Semaya. Sebab semaya tu kalau jaga molek, maka akan jadi orang bertakwa, dapat elok diri daripada fahsyat dan munkar. Jadi dia balik situ semula. Balik kepada tujuan perkahwinan, Allah Ta'ala kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri-isteri itu pakaian kepada kamu dan kamu tu pakaian kepada mereka. Maknanya dari segi perlindungan, benteng daripada godaan syaitan, benteng daripada hanyut terikut-ikut dengan kehendak syahwat. Jadi bila tak ada suami, tak ada isteri, Allah Ta'ala perintah supaya jaga semaya. Maknanya kena kuatkan semula pertahanan imuniti diri kamu tu daripada syahwat. Kalau sebelum ni ada suami ada isteri, sekarang tak ada. Kemudian lepas daripada ayat semaya ni, Allah Ta'ala kata kalau kamu takut, maknanya semaya ni dia tidak akan terluput daripada kamu tu walaupun dalam peperangan, tidak terpisah. Jadi bila kata perang, mana balik semula cerita tentang peperangan, tentang jihad, tak dapat tidak dah. Jadi kamu nak ada kekuatan dalam semaya, kamu kalau nak ada kekuatan dalam jihad, kena jaga semaya. Semaya kena jaga walaupun dalam peperangan. Dia kalau tafsir Nabi SAW, semaya wusta, hafizu ala salawati was salatil wusta. Nabi menafsirkan semaya wusta tu seperti mana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu semaya asar. Syaghaluna an salatil wusta. Syaghaluna an salatil wusta, salatil asri. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara, atau kama qala. Mereka itu telah melalaikan kita, menyibukkan kita ni daripada semaya wusta, yakni semaya asar. Sebab dalam peperangan Ahzab, Nabi SAW tak sempat nak semaya sebab sibuk sangat perang. Daripada ketika tu belum lagi disyariatkan semaya khauf. Jadi Nabi mendoakan
tubuh mereka itu dipenuhi dengan neraka, dengan api neraka. Begitu juga kubur mereka tu dipenuhi dengan api neraka, bakar keluar ke dalam. Kalau kita bakar ayam ni, bakar keluar je, ke dalam perut tu tak bakar, bakar keluar je. Ni bakar tu masuk api dalam rongga tubuh, ajwaf. Maknanya tak tahulah lagu mana, dia punya dahsyat tu. Api keluar, api ke dalam. Jadi Nabi SAW menafsirkan solat wusta tu adalah semaya asar. Dan tafsir Nabi ni tidak kata semaya asar tu saja, semaya wusta. Sebenarnya semaya wusta ni semaya asar, semaya subuh. Sebab ada juga khilaf kata semaya itu semaya subuh. Ada juga sahabat yang menafsirkan semaya wusta ni semaya fardu 5 waktu. Sebab dia kira wusta tu tengah-tengah. Jadi kita ni kalau kita semaya, dia ada semaya qabliyah ba'diyah. Jadi kapit waktu. Jadi semaya wusta tu mana semaya fardu. Jadi umat wasata dia ada semaya wusta dia, semaya 5 waktu yang tidak ada pada umat lain. Jadi semaya dia tu semaya hak tengah-tengah. Yang ni merujuk kepada ada semaya sunat, ada semaya fardu. Dan semaya sunat itulah yang sentiasa jaga kepung semaya fardu dia. Kalau kata kita semaya fardu ada rawatib ba'diyah qabliyah. Dah. Kalau kata semaya witir, semaya mula-mula, semaya terakhir. Dan semaya hak pembuka. Semaya pembuka ni kita kata pembuka pada hari tu, semaya duha ke, semaya isyraq ke. Maknanya semaya tu sentiasa ada tengah-tengah. Antara dua semaya sunat mesti ada semaya fardu. Itu tafsir semaya wusta. Jadi tafsir Nabi semaya wusta tu semaya asar itu contoh satu juzuk daripada semaya wusta. Yang ni semaya wusta tu semaya fardu tu sendiri. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bila kamu telah aman, yang ni tidak ada lagi ketakutan dalam peperangan. Jadi peperangan ni hak ni peperangan sengit lah. Mana kita tak boleh nak berhenti. Perang tu berterusan. Kalau kata waktu zuhur tu perang, tak ada luar tu sehingga masuk waktu asar. Jadi hampir nak masuk waktu asar tu kita semayalah dalam keadaan bersenjata. Kalau kata lah ni pegang pedang tu, berdiri tu semaya lagu tu. Itu peperangan sengit. Adapun kaifiat semaya khauf yang terdapat dalam surah Nisa tu, itu ketika dalam medan peperangan tapi dalam keadaan berehat, berhenti, ataupun dalam suasana dia ada kan waktu bila perang tu perang, bila berhenti. Bukan kata 24 jam perang ada. Mungkin masing-masing ni ada lemah juga. Jadi dia ada ruang waktu tu dia berhenti. Genjatan senjata ke. Jadi bila dalam keadaan aman, maka ingatlah Allah Ta'ala. Yang ni kamu tetap kena semaya ingat pada Allah SWT seperti mana yang telah diajarkan kepada kamu. Seperti mana Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Mana satu nikmat yang besar kepada kamu ni dapat menunaikan semaya dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala sendiri ajar kepada kita semaya. Maka sebab itulah Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu seperti mana kamu lihat aku semaya. Jadi Nabi itulah yang mengajarkan kepada kita cara semaya. Kemudian oleh kerana cerita perang tak habis lagi dah. Dan cerita perang ni dia ada sakut paut juga dengan balu mujahidin fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang wanita yang kematian suami ni, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang dalam terjemahan dia kata orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah dia berwasiat untuk isteri mereka itu diberi nafkah satu hati ataupun kesenangan, kemudahan dalam kehidupan dia.
Maknanya Allah Ta'ala telah pesan kepada mujahidin nak pergi perang ni, dia kena wasiatkan kepada ahli keluarga dia supaya bini yang dia tinggal ni, kalau dia mati syahid, biarlah bini dia ni duduk dalam rumah tu, tidak keluar sehingga dalam tempoh 1 tahun. Jadi dari segi tempoh bereddah, perempuan tu dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Adapun dia menunggu selama 1 tahun ni, maknanya dia diberikan kemudahan untuk tidak berpindah daripada rumah suami dia, sehinggalah berlalu setahun. Jadi dalam tempoh tu kena burilah, kena sediakanlah untuk isteri dia tu keperluan makan minum, pakaian, tempat tinggal, bil dah. Kira berlaku. Dia duduk situ. Dia boleh duduk selama 1 tahun. Maknanya ahli waris, adik-beradik suami dia tu, keluarga suami dia tu tidak berhak untuk usir dia keluar. Ini sebagai penghormatan dia sebagai mujahidin fisabilillah. Kemudian kalau orang biasa pun lagu tu juga. Kalau kata kematian suami, jadi kita ni jangan gaduh nak minta dia pindah duduk lain. Dia kata mati-mati dah. Abang kita ni mati-mati dah. Jadi edah habis dah. Duduk rumah lain lah. Tak boleh kita, tak ada hak. Sebab kita kena hormat dia. Jadi dia diberi tempoh boleh duduk situ selama setahun, tak boleh keluar, tidak berhak waris itu ahli keluarga suami nak usir keluar. Tetapi fa in kharajna fala junah alaikum, tapi kalau lepas daripada habis iddah 4 bulan 10 hari dia nak keluar, nak berpindah, tak apa, kamu tidak boleh sekat dia. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, pada apa hak dia lakukan. Mana dia mula pakai adalah baju-baju hak jangok tu, bedak-bedak, mana dia berhias, mana kalau dia nak berkahwin pada waktu tu tak ada masalah lah. Maknanya kamu jangan cela dia. Tak boleh nak cela dia. Lepas daripada 4 bulan 10 hari itu dia nak keluar daripada rumah tu dan dia nak berkahwin dengan lelaki lain, maka kamu jangan halal. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, kalau dia buat tu dengan cara yang betul lah. Tapi kalau ada orang atas, ada orang ambil, tu tidak ma'ruf lah, tidak, benda yang mungkar, benda yang tidak dapat diterima pada syarak dan juga pada adab. Wallahu azizun hakim, dan Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana. Mana dia menetapkan hukum tadi dengan begitu sempurna, dengan kebijaksanaannya. Maknanya seseorang tu perlu memberi kehormatan kepada janda, mujahidin fi sabilillah ni, balu mujahidin fi sabilillah. Kemudian walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah Taala ulas sekali lagi, orang-orang yang diceraikan itu dia berhak mendapat saguah hati kerana perceraian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik macam mana? Dengan qada yang berpatutan sesuai dengan tahap sosioekonomi suami yang menceraikan itu. Hak mana kaya dia boleh bagi dengan banyak, hak mana miskin dia bagi mengikut qada hak dia mampulah. Haqqan 'alal muttaqin, satu hak yang wajib kepada orang bertakwa. Maknanya kalau dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jaga benda ni. Jadi pelaksanaan hukum ini sangat penting kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun pelaksanaan hukum ni itu adalah tanda dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya. Maknanya Allah Ta'ala dengan begitu prihatin, dengan begitu mengambil kira keadaan kamu ni, dengan hikmat kebijaksanaan dia, maka dia menjelaskan kepada kamu ayat-ayat dia. Maknanya keterangan-keterangan yang mengandungi hukum untuk kemaslahatan kebaikan kamu.
la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berfikir. Maknanya kalau kamu guna dengan akal yang waras, akal yang sejahtera, mikir molek, maka kamu akan nampaklah bahawa hukum-hukum ni dia tidak akan bercanggah dengan akal. Akal akan terima. Kata comel lagu ni. Akal tidak dapat tolak. Jadi keterangan Allah Ta'ala tentang ayat-ayat dia ni supaya kita mendapat hidayah. Jadi benda yang Allah Ta'ala syariatkan ni, akal ni makna kalau dia fikir molek dia akan terima. Hak mana tolak tu sebenarnya dia tidak mikir. Dia orang yang cerdik pandai, banyak orang cerdik pandai. Tak, dia tak say hukum poligami lah, tak say hukum kisah, hukum wuduk ni, dia kata zalim. Tapi kalau mikir molek, tak, dia akan tunduk terima. Sebab apa? Sebab tak kira lah. Tak patut orang yang mencuri, tak, dia dilepaskan begitu saja dalam keadaan dia tu. Kalau dia guna akal dia, fikiran dia, masa dia tu, kalau cari piti sendiri, tak, nyaku cari kayu api boleh piti. Sebab dia nak curi pun kena buat kerja juga. Kena mikir juga. Kena berusaha juga. Jadi padahlah tangan dia kena kerat tu. Sebab apa? Sebab dia tak seguna akal yang Allah Ta'ala beri kudrat, kepandaian dia tu untuk buat benda, cari hak pendapatan dengan cara yang halal. Maka sebab itulah Allah SWT mengisyaratkan kepada kita supaya kita ni bila dikurniakan akal, maka kita kena guna sebaik-baiknya, terutamanya untuk kaji hikmah di sebalik hukum-hukum syarak ni, supaya kita dapat terima dengan hati yang tenang, puas hati, dan kita dapat jelaskan kepada orang ramai pula, orang-orang yang tak yakin, dan kita boleh dakwahkan orang kepada Islam tu dengan cara ni kelebihan hukum-hukum Islam yang tidak bercanggah dengan akal. Begitu juga di sini, kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan. Maknanya semua hak kita perlu ni telah jelas dah kepada kita. Cukup dah. Hukum-hukum syarak ni jelas, cukup dah kepada kita. Jadi tak perlu kita nak fikir sendiri. Jadi kalau tak ada hukum tu dalam Quran, sebenarnya ada. Tetapi ada tu dia ada dua bentuk. Hukum yang dijelaskan secara terperinci, seperti hukum kita kata hukum kerat tangan kau terperinci dah. Hukum berkenaan dengan pusaka 1/3, 1/6, 1/4, 2/3 ada dah jelas. Itu hak dihuraikan secara terperinci. Kadang-kadang ada juga yang tidak dihuraikan secara terperinci, tetapi dia mari dalam bentuk kaedah, prinsip, kaedah kulliyah. Jadi kaedah kulliyah ni kita boleh guna, terutamanya ahli ijtihad, dia boleh berijtihad berpandukan kepada kaedah kulliyah, prinsip, prinsip universal dalam hukum syarak. Kemudian balik semula ayat berikut ni 243, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Balik semula cerita tentang jihad ni. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang keluar daripada negeri-negeri mereka dalam keadaan mereka itu beribu-ribu kerana takut kepada kematian? Jadi hal ini cerita, kisah. Biasanya kita akan kata ni adalah dalil tarikhi, dalil sejarah tentang pelaksanaan jihad. Pelaksanaan jihad. Jadi orang beriman ni dituntut supaya berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jangan ada rasa takut, jangan dikuasai oleh sifat pengecut, jangan terlalu tamak pada dunia, takut pada mati, jangan. Maknanya umat Islam ni kena berjihad jalan Allah Ta'ala, kena berani menghadapi ujian. Peperangan pasti akan berlaku, kematian tidak dapat kita nak lari daripada dia. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita umat muslimah ni tentang umat terdahulu yang mana telah difardukan kepada mereka berperang, tetapi mereka lari tak sip. Musuh nak mari serang negara mereka, mereka lari tinggal negara mereka, pergi
lari duduk tempat lain, takut mati, tidak berani berhadapan dengan musuh. Jadi ini dalil sejarah. Maknanya kita sebagai umat wasata kena tengok, kena ambil pedoman ibrah daripada cerita jihad umat terdahulu. Jadi cerita jihad ni cerita peperangan antara Talut dan Jalut. Yang mana pada ketika tu Nabi Daud ada dalam sebagai salah seorang daripada tentera. Nabi Daud terlibat juga. Jadi hak ni Nabi Daud ketika belum menjadi nabi lah. Jadi Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat? Maknanya lihat di sini maknanya kamu tahulah melalui cerita-cerita. Sebab bukan semua kita ni, sebab ayat ni Allah Ta'ala tuju pada setiap daripada kita, setiap seorang. Kalau Nabi pun, Nabi tak ada dalam peristiwa ni. Kalau kita kata ni ditujukan kepada Nabi, Nabi tak ada dalam peristiwa ni. Kalau Nabi tak ada dalam peristiwa ni, kita pun tak ada juga. Jadi kalau Nabi dituntut supaya lihat, kita pun kena lihat juga. Lihat dengan cara mikir. Jadi alam tara ilal ladzi ni, kalau ikut Imam Farahi, dia kata alam tara, kamu tidak lihat ni ditujukan kepada setiap seorang, setiap masing-masing daripada kita kena mikir tengok. Kalau kata cerita ashabul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Nabi pun tak tengok cerita tu. Sebab tahun tu baru tahun Nabi dilahirkan. Jadi alam tara tu mana setiap daripada kita kena tengok. Tengok ni sama ada orang yang pernah ada dalam peristiwa tu ataupun orang kemudian yang dapat tahu melalui sejarah pembacaan. Jadi dia kena tengok dan perhati. Setiap daripada kita, setiap seorang alam tara tu. Orang yang keluar daripada negeri mereka takut kerana mati. Jadi diseru kepada mereka supaya berjihad. Mereka lari. Mereka lari. Tak ada semangat jihad. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah Ta'ala kata kepada mereka, matilah. Dah kamu takut pada mati, kamu akan mati. Matilah. Jadi matilah tu satu bentuk hukuman Allah Ta'ala kepada mereka. Maknanya apa? Mutu tu hendaklah kamu mati. Hendaklah kamu mati. Maknanya kamu tu tak ada ajal, mati dah. Gitu maksud ayat ni. Tapi kebaikan ahli tafsir dia kata mutu, faqala lahumullah mutu tu kamu hendaklah mati. Maknanya mereka tu jadi mati belaka. Dia tafsir sebagai amar takwini. Maknanya Allah Ta'ala mematikan mereka serentak, kemudian menghidupkan balik. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, dia sebut dalam tafsir dia, ada beberapa kumpulan, beberapa orang salaf dahulu berpendapat maksud mati ni bukan mati cabut ruh keluar daripada jasad, kemudian Allah Ta'ala masuk mula ruh, lepas tu hidup semula. Tak. Ini ni maksud dia, mutu ni makna kamu telah mati sebelum daripada ajal. Maknanya kamu tak ada semangat hidup, maka kamu hidup dalam keadaan terhina seperti orang mati. Jadi gaya bahasa Allah Ta'ala kata matilah. Matilah ni bukan ayatnya terjadi kematian. Maknanya kalau gitu baikmu mati. Kamu sudah mati dah sebelum daripada ajal. Dia macam dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala kata qul mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan sifat marah kamu tu. Mana orang-orang kafir yang tidak suka pada Islam tu, tak boleh tengok kemenangan Islam, dia tak sedar duduk. Allah Ta'ala kata biar dia mati waktu tu. Biar dia mati dengan kemarahan. Hal ini biarlah mereka tu mati dengan sifat pengecut mereka. Takut berjihad. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka. Maknanya di kalangan mereka tu adalah mari semangat nak jihad. Di kalangan mereka tu ada orang yang Allah Ta'ala memberi taufik, ada semangat nak hidup ni, nak hidup berjihad. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai kurniaan yang besar kepada manusia, walakin aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur. Maknanya ada di kalangan
manusia tadi, hok ramai-ramai pengecut, beribu-ribu tu pengecut tu ada, ia ada semangat untuk berjihad, itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala nak berikan. Kalau semua tak sejadi askar, dah takut, masalah negara. Dah. Tak sejadi askar berlaku. Lepas tu nak jaga pertahanan negeri, lagu mana? Jadi kalau ada orang nak jadi askar, orang bersemangat nak jihad, itu kurnia Allah SWT yang besar kepada manusia. Sebab itulah dia kena berterima kasih, kena bersyukur. Kita ni kena bersyukur kepada mujahidin yang sanggup berani pergi perang. Tak. Tapi kita ni kalau pasal kerja askar ni tak apa nak, takut. Tak. Bini pun takut macam-macam. Sedangkan itu kerja yang mulia, mujahidin. Allah Ta'ala kata waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah Ta'ala kata pergi berperanglah di jalan Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala kata kepada orang yang ada jiwa nak berjihad tu, oleh kerana kamu ada jiwa ruh untuk berjihad, maka pergilah berjihad. Allah Ta'ala ketahuilah Allah Ta'ala mendengar, melihat. Mendengar ni apa? Jadi Allah Ta'ala mendengar rungutan ataupun kita nak kata apa? Keluhan, kerisauan yang ada di kalangan kamu ni. Ya Allah, biarlah ada orang yang membela kami. Maknanya Allah Ta'ala mendengar luahan hati, harapan di kalangan orang-orang yang ditindas tu, orang-orang yang lemah tu, terutama wanita, orang tua, kanak-kanak dah. Dia kata, tak ada ke ya Allah orang-orang di kalangan kita ni berani pergi perang. Penakut belaka ni. Mana rungut orang tua dah. Orang tua ni dia merungut. Dia sedih, kecewa ni. Tak ada orang nak pergi berjihad. Jadi Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar bisikan hati, tangisan kamu berdoa memohon daripada Allah SWT supaya musuh-musuh yang mahu menyerang ni Allah Ta'ala kalahkan. Allah Ta'ala dengar. Dan Allah Ta'ala mengetahui keikhlasan kamu. Kalau dia kamu pergi perang, kamu ikhlas atau tidak, Allah Ta'ala tahu. Jadi oleh kerana perang-perang ni dia perlu kepada kekuatan senjata, dana, bekalan, makanan, apa semua ni, maka Allah Ta'ala kata man zallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah siapa gak ia sanggup memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan balas dengan cara berlipat kali ganda untuknya. Mana tak sia-sia hak dia bagi untuk fisabilillah, Allah Ta'ala akan balas. Jaminan Allah Ta'ala membayar ganti rugi, bayar balik. Ni orang bank kata al-qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Dia ambil sinilah. Jadi Allah Ta'ala tu sendiri minta daripada kita ni memberi pinjaman kepada dia, dan Allah Ta'ala nak bayar. Sebab kalau kata qarak ni pinjaman. Jadi pinjaman mana bayar balik, fayudha'ifahu, bayar balik dengan berganda-ganda daripada jumlah ataupun modal hak diberi pinjam. Kepada orang yang menyokong sistem riba, dia kata ni Allah Ta'ala sendiri mengamalkan riba. Sebab Allah Ta'ala kata wika dia dengan cara yang baik, kemudian Allah Ta'ala akan bayar dengan lipat kali ganda. Jadi riba lah dia kata. Dia tak faham muamalah dengan Allah Ta'ala ni, tak panggil riba ni, bukan pahala ni. Pahala. Jadi qardan hasanah ni isyarat bahawa pinjaman yang kita bagi tu daripada harta yang baik. Maknanya harta yang nak digunakan untuk jihad ni kena harta yang halal, ada harta yang bersih. Bukan kata kita nak cuci pitih. Tak. Kita nipu, kita seluduk barang, pitih banyak ni. Nak dapat bersih kita pun wilah kau pondok-pondok Pak Tahfiz. Siapa Khani pun dulu mudik pakai awaza. Lah ni Khani boleh pakai awaza. Dah. Kalau mudik tak tahulah pakai apa. Tu orang cuci duit tu dengan cara lagu tu. Dah. Jadi Allah Ta'ala tak kena. Allah Ta'ala nak kalau nak bagi fi sabilillah kena harta yang baik. Barulah Allah Ta'ala jamin nak bayar dengan berganda pahala itu.
Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Ta'ala lah yang meluaskan. Allah Ta'ala lah yang menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki, kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maknanya kita jangan rasa bila kita bagi sempit hidup kita, sikit piti kita. Tidak, Allah lah sebenarnya yang menentukan sempit rezeki, luar rezeki. Jangan kita anggap kita infak jadi sempit rezeki, dan jangan kita anggap bila kita simpan pitih, kita jaga tak bagi fisabilillah, rezeki kita luas. Tidak, Allah lah yang menentukan rezeki itu banyak sedikit, luas ataupun sempit. Dan juga boleh juga kita nak tafsir di sini, rezeki orang yang bakhil Allah Ta'ala tidak akan luaskan. Rezeki orang yang pemurah Allah Ta'ala Ta'ala tidak akan sempitkan, Allah Ta'ala akan luaskan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu kembali. Maknanya kepadanya kamu kembali, maknanya kamu balik saja-saja pada Allah Ta'ala. Tidak kata awak balik harta tu kena tinggal. Jadi wa ilaihi turja'un, kamu balik, kamu tu balik kepada Allah Ta'ala, tidak kamu balik dengan harta. Kita orang balik kain kapal tu duduk situ ya. Repuk makan kau tanah. Kemudian Allah Ta'ala kata, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kamu lihat kepada pemuka-pemuka Bani Israel? Malak ni bukan malaung dalam istilah bahasa Melayu ni, bahasa Kelantan malaung. Malaung tu samsing, popok kemaca. Malak di sini pemuka, ketua-ketua kumpulan. Biasanya malak ni dia memenuhi majlis. Malaa tu makna dia memenuhi majlis. Kalau ada mesyuarat, maka raja akan panggil pemimpin-pemimpin ni lah untuk menentukan keputusan, nak minta pendapat, nasihat, pandangan. Malak yang kedua makna dia orang-orang yang dipandang dengan hormat, sebab orang tengok tu dengan penuh mata. Orang malu mata kau dia. Jadi tidakkah kamu lihat kepada pembesar-pembesar, pemuka-pemuka Bani Israel setelah daripada kewafatan Nabi Musa? Idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mana mereka berkata kepada nabi mereka, memberi cadangan. Dia kata, bangkitkanlah, pilihkanlah untuk kami ni seorang raja, ketua, nuqatil fi sabilillah, sebab kita nak pergi perang. Maknanya mereka ni minta keizinan dengan Nabi nak pergi perang, minta seorang tu jadi ketua, memimpin kita. Jadi di sini dia ada sebut di sini secara isyarat tentang syarat kepada jihad, nak pergi perang, iaitu kena minta dengan Nabi. Kena minta dengan Nabi, tak boleh nak pergi akak senjata sendiri, inisiatif sendiri, tak boleh. Maknanya ia berhak melancarkan jihad ni Nabi, ataupun lepas daripada kewafatan Nabi ni khalifah, ketua negara. Jadi urusan perang ni urusan pemerintah, jihad ke apa semua ni. Kalau kita nak sedekah, nak wakaf, tu tak terikat dengan kerajaan. Tapi kalau perang jihad melaksanakan hudud qisas, dia terikat dengan kerajaan. Jadi dia minta lah seorang. Jadi hak ni lah tafsiran kepada ayat tadi. Jadi cerita ni kalau mengikut Ibnu Abbas, cerita alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim dengan alam tara ilal mala'i min bani Israil ni, kalau mengikut Ibnu Abbas, cerita yang sama. Cuma hak mula-mula tu nak ceritakan mereka tu pengecut. Kemudian muncullah ada di kalangan mereka tu hidup semangat nak perang. Jadi hak hidup ada semangat nak perang ni lah, mereka tu mari jumpa Nabi, minta dengan Nabi, lantiklah seorang kita nak perang di belakang dia. Dah nak perang di belakang dia. Maka Nabi tu berkata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka berkata, lagu mana
boleh jadi sekiranya jika difardukan kepada kamu peperangan, sebab biasanya peperangan ni tak ada siapa suka. Bagaimana agaknya nanti bila difardukan kepada kamu peperangan, kamu tak pergi perang? Masa duduk gini ni sedap lah. Apa kita tak pergi perang? Kalau ni apa tawak hudud? Ada apa tawak hudud. Tapi kalau kena hak curi tu anak beranak dia, mulalah dia nak guna rasuah kuasa tu kuasa ni. Dah. Maknanya jangan kita ni mudah minta sesuatu hukuman ketetapan. Jangan mudah minta. Sebab inilah macam ni. Lagu mana kalau mari perintah fardu perang, kamu tak boleh perang. Tak mampu. Seperti yang kata, dulu ada bering, apa tahu dulu ada GST. Dah. Apa tahu GST. Kalau buat kita juga lepas. Tak usahlah duduk dia. Duduk dia. Satu, jangan kita menuntut sangat daripada kerajaan ni. Satu hukumnya takut-takut kita tu tak mampu. Tak mampu. Bukan bahasa kita tak boleh bui cadangan. Bui cadangan tu boleh ke arah hak lebih baik ataupun balik semula hak asal. Hak tu sepatutnya. Jadi kalau benda tu tak wajib daripada awal, jangan kita minta. Jangan kita minta jadi satu undang-undang, satu kewajipan. Tapi kalau benda tu tidak dapat tidak, kita kena bicaranya. Kalau kata contoh, contoh maknanya kalau tak buat undang-undang ni mengancam negara. Macam kita kata inilah hak basikal lajak tu. Dah, undang-undang basikal lajak. Jadi kita minta kerajaan buat peraturan sikit-sikit. Sebab kita fikir, dah, kalau tak buat bahaya. Demo tu kata, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Mereka berkata, apa pulanya? Dah. Kita ni tak boleh pergi perang fi sabilillah. Mana tentu dah kita pergi perang. Apa kita tak boleh pergi perangnya? Dah, sebab kita ni telah diusir daripada negeri kita ni. Memanglah kita pergi perang. Jadi demo ni duk akak. Kita ni telah diusir daripada negeri kita. Anak kita pun diusir juga. Kita telah diusir daripada negeri kita dan kita telah dihalal daripada anak-anak kita, berpisah daripada anak-anak kita. Memang patut kita perang. Jadi jawapan mereka ni menggambarkan kepada kita bahawa keinginan mereka perang itu sebenar bukanlah fi sabilillah, tetapi hamiyah. Semangat nak jaga tanah air semata-mata, semangat nak jaga anak beranak je. Tidak kata fi sabilillah li'ila'i kalimatillahi liyal ulia, bukan untuk menegakkan kalimah Allah, ajaran Allah supaya menjadi ajaran yang tertinggi. Maknanya mereka ni kalau nak pergi perang pun tak ada keikhlasan juga. Bukan kerana nak menegakkan agama Allah, tetapi semangat kebangsaan. Falamma kutiba alaihimul qital, bila mana difardukan peperangan ke atas mereka, tawallau, berpaling, illa qalilan minhum, habis lari, berceludar lari, kecuali beberapa orang saja ngelik. Tak sip perang. Itulah masa sebelum mari arah jihad ni berdegar-degar dah. Bila mari perintah berjihad, lari berceludar. Wallahu alimun bizzalimin, Allah Taala mengetahui dengan orang yang zalim. Orang zalim ni orang hak mana diwajibkan perang atas dia, dia tak sip perang. Dia menzalimi diri dia sendiri. Mereka menzalimi anak beranak mereka. Mereka tidak mempertahankan negara, mereka tidak mempertahankan, menyelamatkan anak dia. Jadi kalau orang tu perang, dia nak mempertahankan negara dia, mempertahankan anak keluarga dia, tak apa. Tapi hak paling tinggi sekali adalah ikhlas kerana Allah Taala. Hak tu hak nombor satu. Hak nombor lain tu, ghanimah tu, apa semua tu, itu automatik dapat. Jadi Allah Taala nak pergi tu kerana Allah, hak tu hak nombor satu. Kalau mengikut hadis, dah Nabi SAW ni tak suka minta perang. La tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kamu bercita-cita nak jumpa musuh. Kalau ni kata, apa kita tak jihad
dengan orang negara tu negara ni. Tak usah duk minta. Sebab kita duduk dalam keadaan ambil, kalau kita boleh berdakwah, cara berdakwah. Jadi jangan mudah nak minta berhadapan dengan musuh. Kita ni nak mati syahid bila tak ada jihad. Tak payah. Tak payah minta nak perang. Tetapi kalau mari perang, kena perang. Niat maknanya nak dalam hati kita kena ada semangat jihad. Tapi bukan kita cari pasal nak berjihad. Nak menjatuhkan kerajaan kerana kerajaan tidak melaksanakan jihad. Tak boleh. Kita kata Nabi, wasallallahu al-afiyah, hendaklah kamu minta daripada Allah Taala ni keamanan, kesejahteraan. Jangan berlaku peperangan. Wa qala lahum nabiyyuhum. Jadi oleh kerana mereka tu minta, ada nabi memimpin mereka berperang, maka Allah Taala kata, wa qala lahum nabiyyuhum, maka jawablah nabi mereka itu, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah Taala telah melantik Talut menjadi raja kamu, maknanya mengetuai kamu dalam jihad. Talut ni dia nama gelar, bukan nama orang, nama gelar. Kalau kira Talut ni daripada perkataan tala, mana tinggi. Dia agak tinggi. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Ni sikaplah hak agak ke jangka Nabi tadi terhadap mereka ni. Nabi kata, lagu mana kalau mari perang tu kamu tak sempat perang. Jadi jelas jangkaan Nabi ni berlaku. Jadi mereka ni bila mana mereka tu minta cadangan dan mereka sebenarnya tak bersedia, cuma semangat aja. Mereka akan i'tiraf, bantah. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Lagu mana dia tu boleh menjadi raja kepada kita, sedangkan kita ni lebih berhak menjadi raja. Itu dakwah mereka. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia ni tak ada harta pun. Jadi orang yang menyeleweng dah. Bila kita dapat Allah Taala mari, mereka i'tiraf, mereka bantah, dan mereka cuba mewajarkan bantahan mereka tadi. Dia awak mari neraca-neraca yang tidak betul. Ukuran tu tak betul, parameter yang salah. Jadi parameter demon ni, neraca demon ni, kalau orang tu nak jadi raja kena ada harta. Salah. Allah Taala kata salah. Jadi mereka ni oleh kerana tidak tepat dari cara berfikir, mereka kata kita lah berhak jadi raja. Dah. Lepas tu Talut tak layak jadi raja sebab dia tak ada harta. Itu neraca yang palsu, parameter yang salah. Jadi Nabi pun jawab, qala innallaha astafahu alaikum. Mati lalu Allah Taala pilih Talut tu, Allah Taala sendiri pilih Talut tu menjadi raja kepada kamu. Tak usah bantah keputusan Allah Taala. Lepas tu oleh kerana pemilihan Allah Taala ni tepat, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah Taala tambahkan keluasan dia dalam ilmu, maknanya dia pandai perang, ada ilmu peperangan dan ilmu mentadbir, ilmu siasah wa ilmu harbi, ilmu boleh mentadbir rakyat, dan ilmu kemahiran berperang, pandai atur strategi. Dan juga wal jismi, ada kekuatan tubuh badan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ilmu dulu kemudian tubuh badan, maknanya akal fikiran, ilmu tu penting. Sebab itulah orang Arab kata ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani. Cerdik pandai tu dulu sebelum daripada keberanian orang keberani. Dia kena cerdik dulu. Sebab orang cerdik ni dia tahu strategi, dia tidak akan habis tenaga begitu saja. Dia tak akan bazir tenaga. Kalau peluru tak bazir peluru. Kalau tentera dia tak bazir tentera dia, mati begitu saja. Dia ada strategi. Jadi bastatan fil ilmi, mana dia ada kemahiran tadi, ilmu yang menyebabkan dia ada strategi. Wal jisim tu berbadai, mana yang menandakan dia ada kekuatan untuk perang. Tu maknanya ukuran sebenar nak jadi pemimpin dalam peperangan, ilmu pentadbiran, ilmu peperangan dan kekuatan jisim.
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Kalau kamu tak puas hati, Allah Ta'ala itu yang memberikan kerajaannya kepada siapa dia nak. Mutlak. Sebab Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Itu Allah Ta'ala yang menetapkan siapa jadi raja tu. Wallahu wasi'un alim. Allah SWT maha luas. Mana dia tak bagi kepada kamu tu bukan kerana dia kedeku. Dia boleh beri. Tapi dia tahu kamu tidak berkelayakan. Allah Ta'ala boleh bagi kepada orang ni sebab dia tahu orang ni berkelayakan. Sebab tu dia bagi. Dia tunjukkan kemurahan dia kepada orang tu. Kemudian alamat pelantikan yang sebenar, alamat kebangkitan yang sebenar ni, mana kepimpinan yang sebenar ni, dia akan ada alamat, dia akan ada keberkatan. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Nabi mereka tu berkata kepada mereka, ni seolah-olah kalau kamu tak puas hati dengan kelayakan dia dari segi ilmu kepimpinan dia, kekuatan dia, ni dia ada tabuk. Dia datang kepada kamu tu dengan tabuk. Tabuk ni peti. Peti ni setengah ahli tafsir kata Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat. Malaikat bawa peti. Fihi sakinatun min rabbikum. Dalam ni ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Maknanya kalau ada peti ni, mana peti ni kalau bawa dalam ketika peperangan, tenang belaka. Maknanya tentera-tentera tu akan yakin bahawa akan ada pertolongan Allah Ta'ala. Alamat peperangan kalau Bani Israel ni, kalau ada tabuk ni, dah akan ada pertolongan Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah ada tabuk ni, tentera-tentera tu dia akan ada keberanian. Tentera tu yakin akan ada pertolongan daripada Allah Ta'ala kalau mereka tu pergi dengan ikhlas, tidak takut. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Jadi tabuk tu dalam dia ada baqiyah. Baqiyah ni ada helaya-helaya mushaf, alwah Taurat. Ada lembaran-lembaran Taurat ada di situ. Ia menjadi panduan kepada mereka, yang mana itu adalah pusaka daripada keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Malaikat tu bawa tabuk tu. Jadi itu alamat kemenangan dalam peperangan. Jadi kamu kena yakinlah bahawa pelantikan Talut ni adalah pelantikan dari pihak Allah Ta'ala, dan insya-Allah akan ada kemenangan. Jangan dibimbang terhadap pertolongan Allah Ta'ala, ia pasti akan tiba. Falamma fasala Talut bil junud. Ni bila kata perang dak, hak mana pergi perang tu diuji ni. Diuji. Ujian kelayakan untuk menyertai peperangan, ataupun oleh kerana peperangan ni bila ada tabuk pasti akan menang. Jadi hak nak jadi ahli tentera tu siapa dia tu? Kemenangan benda yang pasti. Bila ada tabuk tu pasti menang. Tapi hak perang tu, ada ke tidak keyakinan kepada Allah Ta'ala? Ada ke tidak kepatuhan kepada pemimpin? Jadi nak dapat kemenangan tadi perlu kepada saringan. Maknanya Talut tu telah buat ujian. Sebab nak dapat kemenangan ni, kemenangan hanya dapat dicapai oleh orang yang ikhlas. Falamma fasala Talut bil junud. Bila mana Talut itu keluar bersama dengan tenteranya, qala innallaha mubtaliikum binahar. Allah Ta'ala akan uji kamu dengan batas sungai. Maknanya kamu akan lintas sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa-siapa hak minum daripada sungai ni, maka dia bukan daripada pengikutku. Mana dia tak layak menyertai peperangan bersama dengan aku. Wa man lam yat'amhu, siapa-siapa yang tidak meminum airnya, maka sesiapa yang tidak merasai airnya, fa innahu minni, dia boleh menjadi tenteraku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kalau dia nak minum juga bolehlah, sekadar secebok. Satu dia raut sikit, boleh setara tu. Tak apalah. Wa ila haus.
Maka tentera tu tadi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Pakak minum habis. Tinggal beberapa kerak je. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Bila mana mereka tu melintasi sungai, jadi hak minum air tadi kenyeboynya. Tak boleh celak mata lah. Lutut longgar belakang dah. Supaya kita lah kena cendol so gapo sekolah kita sorang. Tak gerak terawih. Dekat celak putih mata. Minum terlebih. Jadi bila mana mereka melintasi sungai tadi, huwa wallazina amanu. Maka dia tu Talut tadi. Talut dan tentera-tentera dia hak bersama dia tadi menyeberangi sungai. Qalu, mereka berkata, yakni pengikut-pengikut itu berkata, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Hari ni tak ada geng dah kita ni. Tak ada tenaga kita, tak ada kekuatan. Tidak ada lagi kekuatan untuk kita untuk menghadapi Jalut dan tenteranya. Sebab apa? Sebab ni je tinggal pokok kita. Hak mana tak minum air tadi. Ramai hak minum air. Hak tak minum air ni je tinggal. Jadi dengan nisbah kepada tentera Jalut yang ramai tu, kita ni tak gerak nak lawan. Tak makan cekok. Bimbang. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Maknanya orang yang tak takut untuk mati ni, dia yakin akan mati syahid. Dia yakin imannya kepada Allah Ta'ala. Dia kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tak ada yang tengok ke? Betapa banyak kumpulan yang sedikit mampu mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah Ta'ala. Kita sikit pun, tapi Allah Ta'ala boleh kalahkan popok Jalut yang ramai, yang gagah tadi. Sebab apa? Sebab pernah berlaku dalam sejarah yang dahulu, umat yang sedikit mampu mengalahkan umat yang ramai. Sebab apa? Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah Ta'ala itu bersama dengan orang sabar. Tapi dengan syarat kamu kena sabar. Jangan takut, kena lawan menghadapi peperangan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Balik ayat tu semula. Maknanya kena sanggup hadapi peperangan, jangan takut. Jadi di sini ujian ni nak cari tentera yang sabar. Sabar dengan cara mana? Mendirikan semaya. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Bila mana orang-orang beriman itu keluar mubarazah, mana beradab, salawasa, berhadapan dengan Jalut dan tenteranya, qalu rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, curahkanlah kepada kami kesabaran. Mana biar kami ni diliputi dengan sabar. Memang sabar sungguh. Wasabbit aqdamana, tegakkanlah tapak-tapak kami, tapak-tapak kaki kami, mana kami teguh pendirian menghadapi musuh. Wansurna 'alal qaumil kafirin, berilah kemenangan ke atas kami, berilah kemenangan kepada kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Inilah doa pertolongan. Doa pertolongan. Doa dalam medan peperangan. Kemudian ayat 251, Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan janji dia peperangan. Allah Taala menerima doa orang beriman. Jadi walaupun mereka ni zahirnya lemah, tetapi ada kekuatan sabar, yakin kepada Allah Taala, jaga semaya, tawajuh mengharap pada Allah Taala. Fahazamuhum, maka Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka tu dapat mengalahkan mereka. Maknanya tentera Talut berjaya mengalahkan tentera Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah ni maknanya kalau lihat dari segi zahir, asbab zahir tak menang. Sebab ramai popok Jalut, Talut sikit. Dengan izin Allah Taala, maknanya dengan kehendak Allah Taala.
Dalam keadaan asbab zahir itu tak cukup pada tentera Talut. Wa qatala Daud Jalut, dan Nabi Daud telah membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah Taala mengurniakan, ini keberkatan daripada jihad. Keberkatan daripada jihad, Allah Taala kurniakan kepada Nabi Daud itu mulk, kuasa, hikmah, kebijaksanaan. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Taala mengajarkan kepadanya itu daripada apa Allah Taala kehendaki. Maknanya di sini Allah Taala anugerahkan kerajaan kepada Nabi Daud, kenabian, hikmah dan hak lain-lain lagi. Kalau kata dia raja, apakah yang perlu diperlukan oleh raja tu? Jadi Allah Taala berikan kepadanya ilmu kenabian dan ilmu-ilmu lain. Boleh buat baju besi, sebab baju besi hak dipakai oleh Nabi Daud, Nabi Daud boleh buat tu baju besi dalam bentuk bata rantai. Bukan kata besi sekeping. Besi sekeping tu boleh tapi payah nak gerak. Hak ni kalau kata baju rantai ni, baju besi tu boleh sarung gini, boleh. Boleh. Sebab dia macam rata. Boleh hajah. Mana dia ada mata-mata dia tu. Baju besi bermata rantai. Tujuan jihad. Tujuan jihad. Walaula daf'ullahin nas ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard. Kalaulah tidak kerana kalaulah tidak kerana Allah Taala tolak, kalaulah tidak kerana Allah Taala sekat halal manusia ni sebahagian daripada sebahagian yang lain. Mana kalau Allah Taala kalau Allah Taala biarkan, maknanya kalau Allah Taala tidak memberikan kemenangan kepada orang beriman yang sedikit, dengan dia membenarkan orang-orang kafir yang ramai mengalahkan orang beriman, la fasadatil ard, habis punah dunia ni. Dah penjarahan terhadap negara-negara, macam pecah bulan, macam-macam. Sebab orang kafir kalau dia perang, hak mati tu dia kat hidung, kat telinga, lepas tu dia cucuk lah. Kepala hak mati tu dia buat klik gantung di rumah dia. Dia tunjuk ni aku bisa daban ni, boleh kat kepala orang. Jadi Islam tak ajar kalau perang kalau mati kat tanah tu tak boleh nak kat telinga, muslah dia panggil. Tidak boleh mencacatkan tubuh musuh sekalipun. Bakar pokok hak tak perlu, tak boleh. Wakil nak kau perempuan tak boleh. Boleh ambil perempuan tu sebagai hamba. Bila hamba, layak sebagai hamba. Siapa Nabi pun sendiri boleh hak tawanan perang, Nabi buat jadi ummahatul mukminin. Jadi tujuan perang tadi nak menyekat daripada terus berlaku kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan kafir yang zalim. Walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kurniaannya kepada sekian alam. Maknanya diberikan kemenangan untuk orang beriman tadi, untuk sekat kejahatan orang-orang zalim, sebab Allah Taala nak jaga ni rahmat kurnia dia tu untuk seluruh alam. Alam ni maknanya bila orang beriman tu menang, dia yang menjadi pemerintah, maka dia akan memerintah dengan adil, dengan selamat. Alam tu maknanya bukan setakat manusia selamat, tumbuh-tumbuhan, binatang pun selamat juga. Kalau orang kafir cara duk belaga lembu lah. Dah, contohlah. Ni adalah tujuan jihad untuk menyekat kezaliman, menjaga keselamatan alam, keamanan alam sejagat. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikianlah ayat-ayat Allah yang Allah Taala bacakan, yang kami bacakan kepada engkau dengan benar. Mana sejarah dia hak nilah. Mana bahawa Nabi Daud ni nabi dari Allah Taala. Dan Allah Taala bacakan, maknanya kamu tak tahu kalau Allah Taala tak bacakan kepada kamu. Wa innaka laminal mursali, dan kamu ni salah seorang daripada rasul-rasul yang Allah Taala utuskan. Maknanya
Seperti mana Nabi Daud itu adalah Rasul yang Allah Ta'ala pilih untuk umat dia, maka kamu pun Rasul juga, wahai Muhammad. Jadi, wa innaka, mana kamu pun Rasul juga. Isyarat bahawa Nabi ni akan pergi juga seperti mana Nabi Daud pergi. Akan mendapat keberkatan juga seperti mana Nabi Daud dapat keberkatan daripada peperangan. Ini isyarat kepada peperangan Badar lah. Sebab apa? Sebab peperangan Badar, Nabi kumpulannya sikit, 319. Dah. Tak ramai, 300. Orang kafir 1000. Jadi 3 kali ganda. Jadi itulah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Maknanya sebagaimana kamu tu, sebagaimana Nabi Daud tu sebagai rasul, kamu pun rasul juga. Sebagaimana ada janji kemenangan untuk Nabi Daud, kamu pun akan dapat janji kemenangan juga, walaupun kamu tentera sedikit. Seperti mana Nabi Daud tu dapat keberkatan melalui jihad, kamu pun akan mendapat keberkatan melalui jihad. Jadi habislah juzuk yang kedua ni. Jadi insya-Allah esok kita masuk juzuk yang ketiga, tilkar rusul. Itulah rasul-rasul. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kembali yang bawa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rozali.